أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Sampai tanah. Tengok muka surat 15. Tengok muka surat tengok muka surat 15. Tiga baris daripada bawah. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi fit darain amin ya rabbal alamin. Maka tidak hanya terkena kepada amrun iktibari. Tengok. Maka tidak. Nak royak bab apa ni? Nak royak bab sifat yang pertama, yakni sifat wujud. Sifat wujud ni bukannya sifat seperti sifat kudrat dan iradat. Sifat kudrat dan iradat sifat yang bahasa wujudi. Dia kata, tengok. Maka tidak, dia kata, hanya terkena kepada amrun iktibari. Wujud-wujud tu sifat juga, tetapi darjah dia darjah amrun iktibari dipanggil. Ataupun hal, boleh kata juga, iaitu satu hal. Benda ni nak nampak pun tak, nak tunjuk belah mana pun tak. Tapi kita boleh faham dengan akal, dia panggil. Dia panggil kira-kira. Maka seperti adanya tudung ini. Tudung ni satu kes ada tu. Duduk di mana? Duduk di tudung ni. Maka ada tu dia panggil sifat. Tapi nak tunjuk tak mana weh. Tapi kita faham lah. Ada itu duduk di tudung tu. Nak kata dia wujudi macam kudrat apa tu tak. Nak macam iradat tak. Dia panggil sebagai amrun iktibari. Kita faham lah. Ya ini ada tudung. Jadi dua perkara situ. Pertama tudung, nombor dua ada. Yang kita kira adalah ada tu. Maka ada juga dipanggil sifat bagi tudung ni. Kalau tudung ni lah. Begitu. Tapi kita faham lah. Tapi nak tunjuk macam mana? Tak boleh. Jadi panggil amrun iktibari. Perkara yang bahasa iktibar akal saja. Faham saja. Itu dia panggil sifat. Nak ayat apa? Sifat wujud-wujud tu. Atau hal. Boleh kata juga dia satu hal. Yakni satu kelakuan yang antara ada dan tiada. Atas khilaf yang maklum. Setengah kata dia sifat wujud itu satu hal. Dia panggil juga. Adalah hal. Apa maksud hal? Benda yang nak kata nampak ada pun tak nampak ada. Nak kata tak ada pun tak. Kerana tak ada itu makdum. Makdum tak ada tu. Dia ada makdum, ada amrun iktibari, ada wujudi. Dia jadi gitu. Dia naik tingkat-tingkat gitu. Jadi benda ada ni kita boleh faham saja. Tapi nak kata tak ada tu tak. Jadi ada itu satu sifat dia panggil. Yang darjah dia amrun iktibari. Atau sifat hal dia panggil juga. Yang sifat hal tu apa dia? Tak turun darjah sampai darjah tak ada langsung. Tak naik darjah sampai ada. Dia panggil sifat juga. Nak oyak bab sifat ada tu. Tengok qala musannif rahimahullah. Dan yang masyhur khilaf. Setengah kata hal, setengah kata amrun iktibari. Boleh belakalah hak mana satu pun. Tengok. Dan yang lima, dia ulang klik. Ulang tu apa? Kita mengaji apa dia?
Nah sifat dah. Pertama wujud. Lepas tu qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lillahi wa istiqamuhu ta'ala binasi wahdaniyah habis. Jadi ada apa betul? Ada 6. Dalam ini ulama himpun pula. Satu dipanggil sifat nafsiyah, yakni wujud. Yang 5 lagi tu qidam baqa mukhalafatuhu tu sampai wahdaniyah yang kita mengaji ni. Yang 5 kemudian daripada sifat wujud tu. Dinama dia sifat salbiyah. Sifat-sifat yang ada Allah. Ulama buat kumpulan-kumpulan tu senang kita mengaji. Dia mau tanya malam ni Ustaz Zamri baca sifat 20 sampai tak mana? Baca sifat salbiyah, automatik kita boleh faham dah. Ada apa butir sifat salbiyah? 5 butir tu lah. Sifat yang ada pada Allah yang ternafikan kekurangan. Iaitu apa dah? Allah ada qidam, ternafikan bermula. Allah ada baqa, kekal, ternafikan binasa. Allah ada qiyamuhu ta'ala binafsi, ternafikan berdiri dengan yang lain. Allah ada wahdaniyah, ternafikan berbilang-bilang. Itu dia panggil sifat ternafi. Itu dia panggil 5 butir lepas dari sifat wujud, dinama akan dia sifat salbiyah. Jadi mudah faham lah sikit. Sifat yang ada pada Allah ni tidak nak royak payah. Mengaji baru ni tanpa sifat wujud. Apa sifat wujud? Sifat nafsiyah. Dia satu-satu dia. Malam ni pula masuk dah kami sifat salbiyah. 5 butir tu lah. Nak mudah faham. Cara nak bagi mudah faham. Mau mengaji sifat apa? Ma'ani. Dia tak akan bahas dah qidam baqa ni. Dia akan bahas kudrat iradat tu. Sifat yang bahasa ada. Nak pecah-pecah bagi faham tu. Walaupun sulit kita kena mengaji sebab dia wajib. Nak kata begini. Tengok. Dan yang 5 kemudian daripada wujud ada 5 lagi. Apa dia? Sifat salbiyah nama dia. Qidam baqa mukhalafatuhu qiyamuhu ta'ala binafsi wahdaniyah. 5 butir ni sifat salbiyah. Apa makna sifat salbiyah? Sifat yang ada pada Tuhan ternafikan kekurangan. Tengoklah. Qala musannif rahimahullah. Yakni yang bangsa ternafi. Bukan menafi. Allah ada pada Allah sifat qidam sedia. Maknanya ternafikan awal. Gitu deh. Bukan menafikan awal. Kalau menafi dia ada awal dulu, lepas tu baru ada sifat. Sifat salbiyah tu baru menafi dah. Dia memang tak ada daripada awal lagi sifat kekurangan tu. Maka Allah ada 5 butir tu. Wajib kita i'tiqad gitu. Allah qidam baqa mukhalafah qiyamuhu ta'ala binafsi wa daniyah. 5 butir tu. Habis. Barang yang bangsa ternafi, barang yang tak layak dengan Tuhan. Seperti baharu tak layak dengan Tuhan. Maka Tuhan ada qidam. Seperti mati tak layak, maka Tuhan ada sifat apa? Sifat hidup. Ada sifat terbakar kekal. Jadi baqa mukhalafah itu dipanggil sifat ternafikan barang yang tak layak. Begitulah. Lebih mudah faham. Kita baca dah bab 5 sifat tu. Dan beza antara sifat nafsiyah. Apa sifat nafsiyah? Sifat wujud. Dengan salbiyah. Sifat salbiyah tu bahawasanya nafsiyah, yakni sifat wujud, tidak menunjuk di atas ternafi barang yang tak layak. Bila kita royak kata Allah ada, bukan menunjukkan bahawa ada, nak buang sifat yang tak layak pada Tuhan, tapi menunjukkan bahawa wujudnya Allah. Tu dia beza sifat nafsiyah. Tapi bila sebut Allah qidam, masuk sifat salbiyah pula, kita nampak apa? Sifat itu menafi akan sifat baru. Tu dia panggil sifat ternafi. Tengok qala musannif rahimahullah. Tu nak ayat nak jadi Tuhan kena ada gitu. Kena ada sifat wujud dan qidam dan baqa ni dipanggil sifat-sifat istighna dia panggil. Sebab itulah yang jadi Tuhan, Allah itu hanya untuk Tuhan yang bersifat macam ni. Sebab itulah bila mahkamah tinggi mengata nama Allah boleh bubuh di Tuhan, nak pakai kat demo juga, ni kita tak setuju sungguh lah.
Sebab bimbang apa? Takut dia pun nama Allah juga, alif lam lam ha juga. Di tempat yang tak layak, bukan Tuhan yang supaya kita faham. Jahanam habislah. Dek. Ada setengah hak bengong kata gitu, apa salahnya beri pakat-pakat penyak? Bukan penyak cakur. Penyak cakur boleh nak gali lubang, tok gali ke. Nama Allah ini alif lam lam ha. Tulisan dia itu pun khas dah. Khas pada nama dia. Allah itu khas pada nama. Apa maksud? Nama dia tu tak boleh buh di link. Hanya buh di Tuhan yang bersifat yang seperti kita baca ni. Kalau boleh ke demo tu, demo bubuh di link, kita tak kata kena. Esok jadi pening kepala habis. Sebab tu. Ya tak boleh sangat tu. Dan khas pada maksud dia. Allah tu apa maksud? Maksud ni makna sebalik Allah tu dia. Iaitu ma'bu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar. Kita bimbang dan pergi bubuh esok ni. Ayo, kita ni pegang Allah. Oleh kerana kita faham Allah macam mana nama dia tu, kena bubuh di Tuhan, maka nama dia tak boleh bubuh dalam jamban, tak boleh bubuh di bawah. Jadi haram kalau saja-saja tulis. Niat nak permain jadi kafir. Hak tu hak kita pegang. Sebab kita tahu layak dengan Tuhan ni. Beri ke demo sana, balik sana kata. Demo sana bukan apa-apa. Nya tulis Allah di punggung. Nak kata apa? Kalau kita pergi report dia kata bagi kami tak ada kisah. Lama-lama esok kita masuk jamban mozaik pun tulis Allah. Nak kata apa? Satu hari orang tak heran lah. Kita report tak boleh diluluskan. Ini masalah dah. Bukan masalah penyamik gila nak jadi geno sangat. Kupang pun sudah. Bingung sungguh. Masalah tu lah tu. Keliruan akan datang depan. Tak duduk mengaji gang-gang ni pun bingung berlambak lagi. Tamak esok dia apa boleh tulis, kita boleh tulis. Heran apa nama Allah. Bercambah-cambah. Pergi kedai mozaik. Saya nak ukiran Allah lah lawa. Apa tu? Lepas tu buat jalan jual. Kita nak larang tak boleh. Hak kami bagi kami nama tak ada apa. Tu dia. Kita Allah ni nama apa tak boleh buat min. Tulislah jambang tak boleh. Sebut Allah lah jambang haram. Niat pemain kafir. Sebab tu bukan min. Saya minta pihak-pihak berwajib carilah jalan kelik. Sebab apa nama dia boleh tengok. Cuba tengok Christian Trinity. Dia bubuh Allah juga nama. Allah Tuhan Bapa, tetanglah. Awal-awal lagi. Maryam Tuhan Ibu, awal-awal tak kena lah. Bagi kita Allah tak beranak dan beranakkan. Tu yang kita sedihlah dengar-dengar mahkamah kata boleh guna belaka. Ya heran ada yang Melayu bengong, dia kira profesional dia ya. Apa salahnya? Nampak tak? Hak ni lah orang panggil Tuhan, nama Allah layak bubuh Tuhan jenis ni. Yang ada sifat-sifat sekalian ni. Ada pun pergi demonum tak kisah. Kita jenis pening lapis depan esok ni. Nak marah tak boleh nak kata nak hak masing-masing. Supaya orang ke semua tokong lo ni dalam tokong hinu. Boleh kita larang? Tak boleh. Setelah diluluskan ikut meng. Sebab apa ayah peng orang takak? Jabatan Agama Islam takak. Kerana Jabatan Mufti mengisytiharkan dia sesat. Kalau mengisytihar dia kafir, tak boleh kata apalah. Diluluskan macam hinu siapa semua. Kita tak boleh buat apa. Sebab tu lebih takak Tuhan Harun takak apa pun. Jabatan Mufti masih lagi jaga ajaran sesat. Supaya apa? Kita boleh takak kira-kira lagi. Tu tajuk dia. Ikut betul kan? Bila kafir macam ni bebas. Macam jadi dulu ni ikut membuat hakunya kata jenis pening kita hancur kita. Ada. Jadi Tuhan ni Allah ni apa dia nama bagi Tuhan yang bersifat yang kita dah bahas ni. Baru kena. Kita letak pasal skru kena demo takut esok pakai nama alif lam lam ha juga sebut pun Allah juga tapi pergi bubuh tempat tak kena. Bila banyak esok ni macam lagu dah lah. Demo boh kok punggung tulis kata. Bagi demo tak salah, bagi kita tak boleh. Lama-lama dia akan timbul berselerak tabak. Jahanam tuan-tuan. Sebab bima sungguh lah. Pak siapa jadi gitu nak kata kena.
Bila orang hajak buat hukum Islam, kita Melayu bengong agak lawan. Lawan nak hangit. Orang hajak mari ikut Quran, pakak lawan berapi. Apa dah muka lah ni? Nampaklah. Kalau buat hukum Islam, Islam tu undang-undang Islam atas daripada undang-undang sivil. Ini dak undang-undang syariah tu gitu. Ni yang kita nak sangat ni. Kita main politik sampai tahap tu. Dia macam makan darah ya. Nah, ingatlah. Inilah kesan daripada kita main politik jaga perut, bukan jaga agama. Kau jaga agama sungguh. Kita berpakat masa kuat dulu. Islam punya bahasa, kita jangan kira kepentingan lain. Lama dah kita kuat. Tapi kita sama kita lawan. Ini dia masalah dia tengok. Alam musannif rahimakumullah. Gitu tuan-tuan ni. Ini nak bahas sifat ni tengok. Dan beza antara sifat nafsiyah, yakni sifat wujud tu, dengan salbiyah itu, bahawasanya nafsiyah, yakni sifat wujud tu, tidak menunjuk di atas ternafi barang yang layak. Bila sebut kata Allah ada, bukan tak ayat kata sifat ada tu menolakkan sifat yang tak layak dah. Tu dipanggil sifat wujud, dia bukan macam sifat salbiyah. Hanya bila diceritakan, bila orang royak kata adanya Ta'ala, yakni Allah, maka menujulah hati kita. Orang kata Allah ada, hati kita nampak entah apa. Hati kita pun menuju, dia kata, yang mendengar kepada zat Allah, yakni menujulah. Dah. Dan menujulah hati yang mendengar tadi ni, yakni kepada zat Allah Ta'ala. Maka kita pun nampak zat Allah, bukan nampak ketul. Nampak faham kata Tuhan tu ada. Tuhan bukan jenis jiring, faham lah. Automatik kita faham. Sebut ada, automatik kita nampak. Bila sebut ada Ustaz Zamri, umar nampak ada kan nampak ku. Yang saya tulis. Bukan nampak ada tu. Automatik kita akan nampak batang tubuh tu. Tu bagi kita manusia, makhluk. Sebab kita jenis jiring. Tuhan ni kita sebut ada Allah. Maka kita bukan nak kira nampak ada tu, yang kita nampak, iaitu kita tahu bahawa Allah itu ada wujud. Tu dia panggil, bila sebut sifat, dia nampak zat. Bila sebut sifat ada Ustaz Zamri, yang saya tuan-tuan nampak adalah saya ni, yang handsome ni. Bukannya nampak sifat lah. Dia itu dia panggil ada. Ada tu perkara amru iktibariun, perkara yang kira-kira faham. Tu dia panggil sifat wujud. Gitu. Habis. Tu selesai sifat wujud. Nah, faham. Bila orang tanya macam mana sifat wujud, hurai belah tu. Royak dia mah. Bila sebut kata ada, kita bukan royak ada tu. Royak sebut ada, tapi hati nampak ke barang yang dikira tu. Kok tu. Tu dia panggil sifat wujud, sifat nafsiyah. Apa nafsiyah? Sifat diri. Sebut benar tu, dia nampak diri perkara. Gitu. Gitu lagi. Habis. Buat pula. Adapun pada salbiyah pula. Kidam bakal mukhalafah di mauti tadi ni. Seperti kidam. Sifat kidam. Sedia. Maka bila orang sebut kata Allah bersifat kidam. Hati kita menujulah hati yang mendengar. Yang ni orang royak tu. Hati kita pun mendengar orang cerita kata sedia Ta'ala kepada ternafi awal. Bila royak kata Allah itu kidam, kita nampak apa dah? Hati kita nampak kata Tuhan tu tak ada awal. Hanya tu lah. Automatik kata Tuhan tak ada tarikh lahir. Jadi gitu. Tu dia panggil sifat tulah ternafikan mula. Bila Tuhan sebut kata Tuhan baka kekal, maka hati kita menuju apa dah? Zat Tuhan ini tidak ada pada dia mati. Macam itulah. Tu dia panggil sifat ternafi. Tengok qala musannif rahimahullah. Dan ternafi mulanya Ta'ala. Maka kita nampak apa dah? Bahawa di Tuhan itu tidak ada mula. Bila sebut kata Tuhan itu kekal, maka kekal itu ternafikan mula. Itu dia panggil sifat salbiyah. Esok jangan lupa bini lah. Kami mengaji sifat kamariyah. Lupa tu. Malam ni Ustaz Zamri hajar sifat sabariyah. Sabariyah kedai mi tu. Orang Tina kena demo lah ni PKP muslimat jarang main mengaji. Itu.
Jadi dia mau pun kurang mengaji sikit, klik royak bunyi salbiah bayar pening gitu Padahal duk lepak kedai mi sabariah tu. Oh, memang bahas sungguh malam ni bahas sifat apa? Sifat sabariah. Sabariah kedai mi. Tak ada di sifat sabariah lah. Dia ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Hak pak butir dia. Kalau hak bengong saya pakai supa, tak bisa dengar. Tok laki klik bahu pun dialah sungguh. Rajinnya lakiku. Lama-lama jadi tok lebih lah. Padahal duk kedai sabariah ni tengok. Kalau Ustaz tengok kita. Dan kiaslah yang lagi-lagi pun yang 5 sifat, 4 sifat lagi tu. Bakok, mukhalafah, wahdaniyah. Bila orang royak kata Allah itu esa, maka kita nampak zat Tuhan itu ternafikan berbilang-bilang. Macam itulah dia panggil sifat juga. Nah juga benar sifat juga, tapi sifat yang kita nak nampak tak boleh. Tengok dia bukan macam ma'ani. Dia jenis ternafikan. Tengok qala musannif rahimakumullah. Dan diri benda yang direnti, bukan rantai tu. Diri benda yang direnti, yakni yang dipaham pada sifat salbiyah itu semata-mata sungguh. Nak tunjuk benar tak boleh, tapi sungguh dah Allah kidam sungguh. Apa maksud sungguh? Kita faham saja. Seperti dia mau ayat kata buahnya luruh. Kita faham tak buahnya luruh? Faham. Nyo dok atas dung tu. Sila tunjuk luruh di mana? Mapuh kekeng. Aku nampaklah. Ya kita nampak buahnya. Luruh kat mana? Tak boleh ayat. Tapi sifat buahnya tadi iaitu luruh. Tu dia panggil benar sungguh. Sungguh dah luruh. Sungguh lah duk bawah dalam tengok ni. Tu dia panggil sungguh. Juga dia kira sifat, tapi darjah dia darjah sungguh. Tengok. Qala musannif rahimakumullah. Gitu nah. Jadi sifat ni banyak jenis, ada yang bahasa wujudi, ada yang bahasa kira, ada yang bahasa sungguh. Dia ada tarah-tarah dia. Bersalahan. Apa bersalahan? Berlainan, tak semacam. Pada ma'ani, sifat ma'ani yang 7. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 uti. Ada di Tuhan juga. Tapi darjah dia lain. Yang lagi akan datang. Seperti orang cerita kata Allah Ta'ala bersifat kudrat masalahnya. Maka hati kita menuju kepada satu perkara yang ada di Tuhan. Itu beza. Bila sebut Allah kudrat, dia tak sebut bab masalah nafi apa. Tak bunyi kata nak menafi apa. Kita akan kata apa? Tuhan itu ada kuasa. Itu dia panggil kudrat, iradah, ilmu, hayat ni dia sifat lain sikit daripada salbiyah tadi. Tengoklah. Orang sebut kata Tuhan ada sifat kudrat, maka hati kita pun tuju kata apa? Zat sifat tadi ada di Tuhan. Macam tu. Dia tak semacam salbiyah, nafsiyah tadi. Tengok kalau maksudnya pak siapa kita puluh mengaji sampai tahun ni semua. Buat pening kepala ya dek. Tak payahlah nak kena akal yang koding. Ulama suruh, syarak suruh, tara tu tak apa dah. Sebab kita tak akan dapat mengenal hakikat yang koding. Adapun yang koding mengenal akan hakikat yang baru. Jadi oleh kerana kita ni jenis baru, kita dipertanggungjawabkan wajib mengetahui koda mana? Koda saat ni lah. Cukup dah tu. Lepas dah lah. Nak tahu hakikat tak boleh. Kalau kita cari-cari juga, kita akan jumpa satu tempat. Tanjung Rebutan. Boleh cari dah. So cakap tu tak apa dah tu. Nah. Jangan nak cari dah. Kuduk tebang cari juga. Fikir tidur malam boleh seminggu. Tak lama dia memik buat pergi lah. Dia mau suruh cebok gaga A. Mik gaga cebok A. Tidak. Jadi waya putus. Tak boleh pergi. Tak berjumpa apa sudah. Sebab kita tak akan mengetahui hakikat. Cuma disuruh sekadar tu sudahlah. Lepaslah tanggungjawab syarak. Kita nak bila lepas tanggungjawab syarak sebab apa? Sebab kita ada mati kes tu ya. Kalau tak ada mati tak baca tak apa. Doa. Bila mati dia nak kira ni. Mula-mula perkara tanyalah kubur tak apa. Dia tak tanya kamu getah leh. Ma rabbuka. Ma rabbuka siapa Tuhan kamu? Hak tu takut.
Jadi kena ambil cara bak Tuhan. Tengok qala musannif rahimakumullah. Sebab tu tauhid dulu dia tanya. Ma nabiyuka, tauhid juga. Ma kiblatuka, ma i'tiqaduka. Allah. Benar semua benar tauhid mula-mula masuk kubur. Dia tanya. Bak semayang mula-mula daripada masyai esok tu. Dia kira gitu. Tauhid betul, boleh gagah lagi. Ku tauhid tak betul, nak godang lah. Aduh akbar. Tengok qala musannif rahimakumullah. Faham dah? Jadi kita mengaji kodah tu lah. Boleh faham antara tu tak apa dah. Bila lepas tanggungjawab syarak suruh kita mengaji. Bukan suruh tu hakikat kerana tak ada jalan untuk mengetahui hakikat. Tak boleh. Tak boleh tahu. Gitu. Bila orang royak kata ada kudrat, jadi hati kita pun kata kena. Iaitu kita pada satu perkara yang ada ia pada zat Tuhan. Kita akan dapat gitu. Tuhan ni ada satu perkara di dia yakni kudrat. Dia beza sikit sifat ni. Sifat ma'ani macam lain. Dan menujulah kita kepada zat Ta'ala itu dengan jalan lazim. Apa ya tu? Iaitu tiap-tiap sifat ma'ani tentu ada zat yang ada sifat itu padanya. Kita faham gitu. Otomatik dah kita kata, iaitu bila sebut sifat ma'ani, mana kita nampak sendiri benda tu ada pada zat Allah Ta'ala. Macam tu deh. Kudrat, iradah, ilmu, hati menuju gitu. Dia tak macam salbiah. Salbiah sebut hak ni, nak pihak nu. Nafsiyah sebut hak ni, nampak hak nu. Jadi gitu. Ada pun kudrat, otomatik kita nampak gitu. Dia gini contoh. Tak kata. Bila orang royak, dia kata lemu itu hitam, maka hati kita menuju ke lemu, badan lemu tu kan menuju ke hitam. Mau nak cari lemu lah. Ni nak korban esok ni. Lemu tu warna apa weh? Warna putih. Hati kita menuju bercara bak lemu ke bak putih? Kita bercara bak lemu. Sifat dia tu. Itu dipanggil macam makni lah. Tak faham? Faham ke? Bila sebut lemu putih, kita sebut sifat tu. Lemu tu zat dia. Maka hati kita menuju di mana? Hati kita otomatik menuju di putih tu. Aku nak contoh ntar ni dia marah lagi. Ada orang sensitif lagi baik. Ambil contoh lemu senang. Kalau dia mau royak kata lemu hitam, hati kita menuju di badan lemu ke menuju di sifat lemu? Menuju di sifat hitam itu. Itu dia panggil makni. Misalnya lebih mudah faham. Tengok. Bila orang royak kata lemu ada. Umar nampak lemu kan nampak ada? Nampak lemu. Tu beza sifat wujud. Jatuhlah tutup mulut aku ni. Payah, salah lah ni dah. Dia kata sendia kena menutup mulut, nasib baik tak menutup mata. Kalaulah kerajaan ni buat satu undang-undang lagi, orang tak semayang ni takat bayar 10,000, aku ingat masjid penuh dan dapat pahala. Kerana tutup mulut ni pun kita tu ikut undang-undang. Kalau kita musolli kata wajib di atas yang memerintah amir mengerasi akan orang yang tak semayang, menakuti akan mereka. Hukum demo buat undang-undang, siapa tak semayang siap takak. Ni dah deh, kita boleh ikut tengok apa buat jangan habis tempat tutup mulut ni. Kedai jangan kapuh meja, tak kapuh, betul tak? Taat kita. Tapi kalau taat lagi lah, molek lagi kalau buat undang-undang hak Islam. Allah, perempuan kena tutup aurat molek. Boleh tak? Ni dah. Mu nak menari telanjang kan? Mu nak bogel kan? Tunjuk punggung korang ikut mu lah. Letih lah kita ni. Kalau musannif rahimakumullah leh. Kena kata juga sekali-sekala, tak payah. Bila lagi nak kata, umar nak kata tak laku, biku kata. Lagi kita bukan nak lanek dalam nama. Kena kata. Sebab apa kalau bak gubah masalah syariah ni jadi berat. Saya daripada dulu lagi. Benar syariah ni mestilah dia jadi musim. Sebab kita apa tajuk, dia akan tengok ekonomi. Kalau
Kalau benar tak mendatang ekonomi tak boleh. Maka benar Islam ni menutup aurat bukan mendatang ekonomi. Itu masalah. Sebab tu benar yang jenis ekonomi dia mau pulung. Ni pening. Tengok kalau musannaf rahimahumullah ad-dinun nasihah. Nah, kalau moleknya carilah jalan buat gitu. Boleh jadi molek. Maka menujulah hati kita kepada satu perkara yang ada ia pada zat Allah Ta'ala. Tu gitulah macam misal tadi lah. Bila orang sebut ada lembu, hati kita bukan menuju ke ada tu, kita menuju akan tubuh lembu itu. Tu sifat wujud. Orang royak kata apa? Orang royak kata lembu itu hitam, maka hati kita bukan menuju di badan lembu tu, kita menuju akan warna dia tu, sifat dia tu. Ma'ani ba'da tu panggil sifat ma'ani, sifat bahasa ada. Tengok. Tu misal selekeh-lekeh lah. Dan menujulah kita kepada zatnya Ta'ala itu dengan jalan lazim. Terus ya. Bila sebut gitu, automatik kita gitu. Iaitu tiap-tiap sifat ma'ani tentu ada di zat kita. Tengok orang kata. Sebut ma' itu gemuk. Orang kata mak itu putih atau gemuk, maka kita nampak badan dia besar tu, gemuk tu, bukan nampak mak tu. Kok tu klik. Jadi gitu. Itu dipanggil sifat yang bahasa ada. Dia. Tentu ada di zat, yang ada sifat itu padanya pada zat. Habis. Hendaklah kamu sedar dan tahu bahwasanya sifat nafsiyah dan salbiyah itu sungguh. Sifat salbiyah nafsiyah ni perkara sungguh. Sungguh Allah ada. Sungguh Allah sedia. Sungguh Allah kekal. Sungguh Allah berdiri dengan sendiri. Sungguh Allah esa. Benar sungguh. Tapi duduk di Tuhan lah. Ada semua sifat-sifat tu. Kalau tolak sifat tu kafirun orang. Tengok. Dan sabiyah itu pun sungguh. Sungguh pun bukan perkara yang ada macam sifat ma'ani tadi. Seperti kita misalkan hitam putih lembu tadi ni pada Tuhan. Ini pada Tuhan ni lah. Misal lembu tadi ni. Maka dinamakan dia sifat juga. Walaupun tak ada, bukannya jenis ada. Dia panggil sifat juga. Kerana makna sifat itu ialah barang yang bersangkut paut dengan zat. Bila sebut sifat, dia benda yang mesti duduk di zat. Tidak dapat tidak. Bersepakat di zat. Kalau sebut arak, benda yang mesti duduk di jiring. Maka keras. Tak boleh duduk di tempat lain. Melain dia kena duduk di batu. Sebab dia jenis jiring. Dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Itu dia panggil arak. Hijau, putih, kuning, biru. Dia kena cari tempat dia. Lembut, keras, itu arak. Dia tidak berdiri dengan sendiri. Dia mesti kena mencari jiring. Tengok tu. Kalau musannaf rahimahumullah. Bila sebut sifat, Tuhan tak bolehlah kata arak jiring. Sebab Tuhan bukan arak jiring. Maka kita panggil sifat. Sifat Tuhan itu berdiri ia pada zat. Maka walaupun benar tak ada, seperti kidam bakar tu benar sungguh pun, maka dipanggil sifat juga. Sebab dia bahasa duduk di zat Allah Ta'ala. Tengok. Sama ada dengan jalan ada padanya, atau semata-mata reti. Sama ada jenis zat, jenis sifat ni hak ada betul, macam kudrat iradat sifat ma'ani, atau jenis renti saja, jenis faham. Jenis faham saja, sifat juga dia panggil. Aku faham sifat dia. Tengok. Yang suku dan tambah di atasnya, masalan seperti seorang yang bernama Abdullah itu, ianya ada. Ini contoh sifat nafsiyah. Bila orang royak Abdullah tu ada di rumah, maka ada itu nafsiyah lah.
Tapi kita nampak dolah kan, nampak sifat ada tu dah. Nah, sebab dia bahasa sungguh dah. Sungguh dolah tu ada di rumah. Maka sifat ada di dolah tu melekat di dolah lah. Tu dipanggil sifat. Tapi darjah dia, darjah apa dia? Darjah amrun iktibari. Kita faham ya, kata dolah tu ada. Tengok kalau mas tu dipanggil bila sebut nama. Dan putih tubuhnya. Dolah tu pula kulit putih. Bila sebut dolah kulit putih, kita akan bukan nampak badan dolah, kita nampak sifat tu dipanggil makni. Otomatik kita akan tuju di kulit putih dia tu. Mak itu hitam, maka kita akan menuju hati kita kepada hitam tu. Itu dipanggil sifat yang bahasa ada. Tengok dia pecah sutir-sutir tu. Tok guru dulu kacau sungguh buat dia. Orang dulu pandai, petua pun banyak. Bukan macam kita hari ni. Demo kiyah ulah tu, misal tu banyak sungguh. Supaya kita mudah faham tengok. Ni bahasa hamba Tuhan. Ni, bak lain pun macam tu kan tua-tua lebih tua. Ada kisah beri petua orang Tina. Orang Tina ni petua nak beri macam mana nak cerita ke laki. Waktu ketika laki marah. Ni orang Tina lah, muslimat. Dia hajar orang tua hajar. Cara macam mana nak beri laki tak marah. Waktu bila laki tak marah. Kalau jenis menikah laki pongoh lah. Orang jantan ni dia panah barang. Tapi orang jantan walau panah barang, dia ada waktu dia. Waktu dia tak panah barang. Sehingga ini juga petua. Kena ada laki panah barang lah. Tengok. Jadi ada kisah. Kisah ni Pak Mak ni, nama Pak Mak lah, sebuah nama. Dia ada parang puting. Parang puting zaman dulu, parang putih ni benda yang sangat-sangat orang kata istimewa zaman tu sebab zaman buka bukit tu. Dia menikah tu, satu hari bini dia pergi main parang. Bukan main lah kerak kayu apa, zaman tu parang seputung lah. Susah. Laki panah barang, main parang pang sumbing. Pak Mak ni barang dia klik-klik kerja. Bini dia ni tak pandai ilmu ketika. Terus cerita dia, Abang Mak parang sumbing, aku cerai mu talak 3. Tu dia. Ni cara simak laki kadang-kadang dia jadi gaduh tu tak tu ketika saja. Menikah seka lagi. Parang ni pula. Bini hak nombor 2 ni pun lebih kurang tu gatlah. Kok mana sumbing apa? Tengah dak makan nasi. Bama, tadi parang takir-takir kayu patah. Mik pinggan pang, cerai bang. 2 orang lah cerai. Mapuh gini. Masuk hak 3 pun. Tengah makan nasi pun dia tak heran. Tengah orang ada pun tak heran. Nya cerai juga nombor 3. Mari bini nombor 4 dia belajar ilmu ketika. Abang ni. Mimi parang patah juga. Buatlah weh. Dia tak 3 orang lelaki ku ni. Aku nombor 4 dah kali. Bini dia laki dia klik-klik tengah panas tu dia selit masuk. Dia tak ya. Dia hakik apa semua minum apa. Habis semua makan nasi siap apa semua, masuk bekas tidur. Ini. Orang jantan ada tempat lemah dia. Masa tu dia ya. Bama, tadi ni ada parang apa parang kita kira parang lain. Patah 5 mak, patah abang beli 3. Nampak tak? Tu orang panggil ilmu ketika. Kadang-kadang orang Tina tak faham tu lah tu. Dia hilang habis tu. Jangan. Tak apalah. Sakat sepatah parang hari apa. Abang beli 3 esok. Tu dia panggil petua orang tua aja. Al-Musanai rahimahumullah. Makan nasi tak boleh dia tuk nasi. Gitu. Tu petua tengok. Tengok kita klik. Dia pergi kot tu sikit orang-orang ubat orang panggil. Dia kata lah, dolah tu ada satu nafsiyah. Dolah tu kulit putih, Pak Mak ni. Dan mandul ia. Ni mandul dah. Dolah ni mandul. Bila sebut mandul, kita akan nampak dolah tu tak mana? Kita kata apa? Maka ada dia itu dikatakan sifat dia juga.
Dia maksud tadi ni. Sifat ada tu pun dia kira sifat juga. Tetapi yang semata-mata renti juga. Satu, nafsiyah. Dan putih tubuh itu sifat juga. Yang bangsa ada pada zatnya, pada tubuh Allah tadi. Tu sifat apa tu? Makni. Dan mandul. Bila sebut Allah mandul, sifat juga mandul itu. Allah itu bersifat mandul, maka otomatik kita akan apa-apa? Ternafi akan anak. Jadi sifat mandul yang ada pada Allah ternafikan anak. Jadi Allah tak ada anak lah. Otomatik kita tengok kata tak ada anak. Sebab sifat mandul itu sifat yang ternafikan anak. Bila sebut kidam, ternafikan bermula. Bila sebut mandul, maka dia sifat macam salbiah lah juga. Sifat ternafi. Ternafikan anak. Tengok. Jadi Allah tu ada. Dia warna kulit dia warna putih. Dan dia mandul. Tiga-tiga tu sifat belakang. Ini sifat mandul ni, iaitu sifat yang ternafikan akan anak. Tengok. Tengok. Dan mandul itu ialah sifat dia juga. Dipanggil sifat juga sebab duduk di dia. Macam pongoh lah. Pongoh itu juga sifat yang duduk di kawan tu. Nak nampak macam mana? Sungguh tak pongoh? Pongoh menteri kacau tengok. Ini melapa mampu. Kisah orang pongoh ni cerita weh. Ada orang tua kampung saya royak. Orang pongoh. Sini panggil perong ni. Hanya panggil pongoh. Dia lah tu. Dua beradik tu. Satu hari ni zaman dulu atas batas benang. Rumah pula batas benang bukan besar, lebih kurang besar ni lah. Batas benang cakul dengan cakul. Benang luas. Hujan turun renyek-renyek. Orang jepuk dia makan kenduri. Dia jenis pongoh. Bila dia makan kenduri biasa dia pun mani buah bedak, buah baju dak ni lah. Baju teluk belanga molek. Dengan kes samping molek. Jalan-jalan dengan payung di atas batas, tiba-tiba tergelicir rebah. Pang, turunlah benang. Dia kata gigi, ish, nak rebah sangat. Ni orang pongoh. Dia tak kira. Dia kelik rumah. Kelik-kelik tu dia mani-mani basuh molek. Dia pakai baju lain pula. Selain lagi. Dia jalan-jalan sampai dekat jatuh tadi. Dia buat itu. Jatuh pula. Pang. Orang pongoh. Dia. Nak jatuh sangat jatuh. Dia kelik pula. Buang baju tu pakai pula. Habis satu mari. Tuan-tuan, orang pongoh nak memang. Dia buat sungguh. Orang pongoh jadi sungguh. Ada kisah betul tu. Dia sampai ulang, sampai bini kata jadilah bau. Nak jatuh sangat. Dia kata jatuh. Dia pergi sampai atas licin tadi, dia buat rebah. Habislah satu mari bini jenuh basuh. Tu laki pongoh yang kata apa. Tengok kalau musoneh rahimahumullah. Jadi pongoh tu juga sifat. Boleh nampak tak? Tak nampak lah. Tapi dia faham lah. Benar yang duduk di kita ni panggil sifat belakang lah. Cuma ada yang bahasa nampak, ada yang bahasa faham, ada yang bahasa kira. Tak kan ni? Ada yang bahasa kira. Ustaz Zamri kulitnya putih. Ada. Sifat saya juga yang putih. Handsome pun sifat. Tengok kalau musnah rahimahumullah. Tapi setakat ni tak ada lagi orang kata aku handsome. Baik aku kata sendiri. Tak ada seorang kata karuk sungguh dah. Ada pula saya pergi Ustaz Zuki Sungai Petani. Dia panggil saya kuliah duha muslimah. Dalam banyak-banyak gambar Ustaz semua cerah. Taku hitam klik. Aku kata aku geram sungguh dah aku kata. Aku kata Ustaz Zuki ni leki ke aku dah ni. Dia takat gambar hitam, gambar baju kuning. Ada sini pun ada. Umar carilah gambar smart sikit. Bubuh aduh, carilah aku ni smart juga. Aku kata smart mana? Nyata gambar hitam. Bubuh pula di Sungai Derian sana tu. Sungai Derian dia satu poster. Saya mengajar pokok sana. Masjid Putih pokok sana. Ya syoknya entah apa. Saya gambar di atas, Ustaz Syamugun di bawah. Dua beradik tu. Parah sungguh. Aduh. Dia bawa satu poster macam dua beradik. Aku duduk gambar atas ni, Syamugun sini. Dia bawa satu poster tu. Malam ni saya, malam esok dia. Kita molek selalu. Aduh. Tu dia mau tengoklah gambar, dia mau tak tengok betul lagi.
Dia mau tengok sendiri, dia mau nak lah tengok kau musuh. Kalau musuh ni rahimahkumullah. Tu dia mau tanya Ustaz Zamri, apa tak main Facebook pak? Aku malah nak layar orang betina esok. Tu tak main Facebook. Ustaz-ustaz banyak main Facebook. Tu jadi merapu tengok. Saya tahu. Dengar-dengar main betina apa 7-8 orang. Jatuh imej kita lah. Tu saya tak main Facebook, main headset RM50 sudah. Orang nak telefon tak semua sudah lagi. Ni dak kita yang terhegeh-hegeh bau gambar kita. Supaya rakan aku tak suruh rakan ni, mana rakan cinta pak. Lama nak rakan lagi. Ni dak kita akan campur gambar. Apa niat kita mengajar? Ni. Tengok. Qala musannif rahimahullah. Aku nak marah tak demo semak tu masalah tu. Kita buh gambar tak jadi pa ni. Dan mandul itu ialah sifat dia juga, sifat dolah dia lah. Nak beri faham antara nafsiyah salbiyah makni tu. Jadi bila sebut mandul, maka iaitu kenakan nama bagi ketiadaan anak baginya. Menunjukkan mandul yang ada pada dolah itu ternafikan anak bagi dolah. Maka macam sifat salbiyah kita bahas lah. Kiyah tengok, faham tengok macam sifat salbiyah tu. Bila Tuhan ada kidam, maka ternafikan bermula. Bila dolah ada mandu, sifat mandu, ternafi anak pada dolah. Tu dia panggil nak faham salbiyah, makani sifat nafsiyah tu. Tengok, qala musannif rahimahullah. Hendaklah kamu perhati, dia kata, dengan sehalu-halu. Dia suruh. Apa maksud perhati dengan sehalu-halu? Hure bi molek-molek. Renung bi baham molek-molek. Sifat-sifat Allah ni. Jangan buat mudah helak balai gitu. Janganlah semata-mata percaya kepada yang menyurah jua. Surah ni hure. Jangan pakai percaya dia hure ikut dia. Hure bi faham molek. Sifat ni belah mana belah ni. Sebab tu dia suruh pergi mengaji kitab pondok. Kitab pondok ni dia hurai rapat sungguh. Dia hurai rapat sungguh. Jika yang bernama-nama sekalipun, apa maksud? Kalau hak hurai mari tu orang nama hebat PhD, doktor sekalipun, tapi kalau hurai pasal tak kena teluk turut. Kita hari ni nak cari ustaz mesti tengok depan dulu. Dia ni lulusan master PhD. Kita mengaji bukan nak buat PhD. Ngaji tok guru kitab pondok ni, dia kira muka depan sampai muka belakang. CJ pos butir tak beri dah. Ngaji macam mana mengaji aku lah. Satu-satu tulis. Dua nantau habis butir. Tu mengaji. Tanya CJ di mana? No CJ. Dia tu lah. Tapi kita ada. Nak tu jalan terus buka. Start li bismillah sampai katanya esok. Kata ya. Macam tu mengaji. Sebab tu ustaz-ustaz jenis pondok ni, bukan duk naik nama. Bagi tereteh tengok kena menyakit ya. Sebab dia tak ada tanda tu. Duduk di pondok, tanya dah jauh apa? Baru dia satu, duduk pondok apa tahun 20. Allah. Mau pergi menyakit. Dia mau main hari-hari kita. Tu beza nah. Kita ni baru mengaji dengan kitab pondok tok guru. Hak duduk di pondok tu Allah pandai. Tapi nama tak ada lah sebab tidak ada PhD master di depan. Ni dia mau pak duk gambar tu doktor langsung. PhD, DDD, macam-macam jadi. DAP, PBBN. Kita tak ada apa. Dia mau tak jadi. Nak kena tengok baguna kan. Lamik mana. Kita mengaji dengan guru. Guru meladah kitab macam ni. Sebutir sampai habis sebutir kita. Buka kitab lain pula. Sebutir gitu. Beza lah. Tengok. Qala musannif rahimahkumullah. Jika yang bernama-nama, bernama-nama ni yang hebat-hebat nama sekalipun, kalau dia hurai, dia surah tak kena, jangan duk turut lah. Dia kena faham molek sebutir-sutir perkara tu. Dan hendaklah kamu, saat kita bukti, membanyakkan misal-misal. Jadi bila mengajar tauhid ni kena banyak cakap. Apa maksud cakap? Contoh-contoh, bandingan-bandingan, misal-misal. Sebab tu dia panggil ilmu kalam. Setengah kata kenapa dipanggil ilmu kalam? Sebab guru yang cakap mesti banyak, guru yang mengajar mesti banyak beri misal.
Beri contoh, beri bandingan sebab nak faham satu-satu sifat tu. Itu maksud dia. Ku sakat nak hafal wujud kidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi qiyamuhu ta'ala binasi wa daniyat qudrat iradah ilmu hayat sama basar kalam qauluhu qadiran muridan sami'a tak kata basira mutakallima habis malam ni klik tu kata kita. Tengok kalau musannif rahimahullah. Gitu. Tuan-tuan biasa mengaji nak arwah Tok Saleh dulu macam mana? Apa tahun dia nak mengajar. Nak urus ni baca kitab sampai mati. Nah, tengok. Dan hendaklah kamu membanyakkan misal-misal, dia kata. Kena beri contoh, beri faham molek, dia kata. Bandingan kok ni, misal kok ni, misal kok ni. Macam tu lah. Tu misal dia panggil. Misalnya dolar, kulitnya putih, ni tak apa. Tu dia panggil misal, bandingan. Barulah kita mengaji, boleh faham lah. Ku sakat nak kata kitab, malam ni kita kata tu. Kita baca perok tu, okey, saya ijazah. Kelik esok mau mengajar. Esok tu bik yang miring pada 3 suku pada. Masalah nak mengaji susutin ni lah ni. Nah, tu yang setengah kata, Ustaz Zamri mengaji di mana? Aku tak faham beri. Mengaji dengan guru lah. Larat nak bodoh lah berguna. Tak, aku tak mengaji nak royak kau mau macam mana? Apa tahu lah. Bodoh orang ustaz pun jadi gitu ya. Pengong sungguh. Dia dekik aku semak tu kan dekik apa. Jadi ustaz ni jangan menyombong dengan orang. Anak murid ni dia bukan tengok sakat mu aling je. Tapi kalau mu jenis menyombong hong lalu pemasang geduk, kau tak kira kamu. Nak faham gitu. Hari ni Tok Guru ni Aziz pesan tak apa. Kita berjalan dia kata kena pecah duit singgit-singgit banyak. Sebab apa? Kalau jumpa orang tua, jumpa budak beri. Di situlah orang panggil hubungan guru dengan murid. Bukan satu guru kata dia. Kita demo kena salangi kita. Hang pun kedekut nak beri. Lepas tu orang tak suka kita. Saya jadi tu guru jangan sombong lah. Ingat siap-siap. Sama tarah saja kita ni tengok. Membanyakkan misal pada tiap-tiap ilmu. Ilmu apa pun kena beri contoh. Sama ada mau ajar pekah, kamu ajar tafsir kan, kena beri contoh-contoh, bandingan-bandingan, misal-misal. Baru orang mudah pengaji. Orang mengajar tafsir, dia misal dalam keadaan kena. Dia mengajar dia misal contoh tengok apa yang berlaku ini. Baru kita mudah mengaji. Ya sedap hajar hadisnya saya Ustaz Samsuri. Allah. Samsuri Ahmad. Dia baca hadis tu sudah hurai tu. Walaupun dia cakap ilai Penang. Tapi kita faham sungguh-sungguh cerita kisah dia, cerita sahabat. Tengok tu apa? Cara Allah beri ilham ke dia. Suruh cara hurai nak pergi faham. Tu dia bahagian dia. Tengok. Sementelah lagi. Apa sementelah? Terutama lagi. Sementelah pula pada ini ilmu tauhid. Tambah-tambah pula ilmu tauhid dia kata. Kenalah banyak misal. Maka tiadalah orang yang tak suka pada membanyak misal melainkan yang bodoh juga. Dia kata. Kalau orang kata sikit-sikit misal, sikit-sikit banding, tak boleh mengaji dia. Itu orang bodoh, kalau kata musoneh. Karena ngaji ni dia kena beri, untuk guru kena beri misal pada anak murid dia supaya memahamkan perkara yang nak dibahaskan. Kalau tak beri bandingan misal, anak murid tak reti cerita ni. Boleh mengaji lah. Ngaji ulang mari mengaji murid, tak sampai molek, tak faham-faham apa sudah. Bulu ketiak dah luruh lama dah. Kepik kitab bodoh situ juga. Alah weh. Mengaji tauhid banyak-banyak, boyak juga. Butir tak tu. Cari kayu cabang boleh ditekuk jam masuk ke pecah. Cuti tu tak lu. Maka tiadalah orang tanah situ lu. Tengok situlah. Nak habis ni panjang sangat lagi. Jadi tuan-tuan, saya ni nak minta lagi satu lagi lah. Dah baru ni aku minta dah. Aku mau beri banyak ke lah. Ni satu lagi aku nak minta. Lepas tu aku tak minta lepas ni. Janji-janji. Jadi tuan-tuan saya ni tiap-tiap tahun 2-3 tahun lepas saya bisa minta sini. Iaitu tempat saya tu, iaitu budak-budak pengaji kan, pelajar-pelajar sekolah kebahasaan ni pun macam-macam lah menengah pun semua.
Bila setahun tu, sepanjang tahun tu kami akan buat orang panggil baca juzuk Quran. Orang kampung biasalah bukan tahfiz. Mana orang kampung semua. 30, 40 orang gitu. Maka bila sambung bulan puasa esok, nak menghiburkan hati demo, saya tiap tahun macam tu. Cuma tahun lepas tak boleh sebab PKP. Tahun dulu hak tuan-tuan beri sekali dulu ni, saya dan beli baju juga. Baju, orang kata baju ni buat baju beri seorang selai, menghiburkan orang. Jadi lo ni banyak daftar nama pakat baca Quran. Saya kata gitu hadiah. Memang tak minta deh, tapi kita fikir supaya nak menggembirakan orang dengan membaca Quran. Jadi pahala yang tuan-tuan beri tu, lo ni ada pakai baju tu lah. 2-3 tahun lepas saya bisa minta sekali. Tuan beri banyak duit juga, saya pun beri ke demo suruh buat baju hadiah pada orang yang masuk grup untuk hafal Quran. Sebab orang banyak tinggal Quran ni. Bila buat gitu membaca juzuk-juzuk ni sepanjang setahun dia membuat dan akan sambung sampai habis 4 raya ni. Saya cari juga bahan beri ke demo. Ni tuan-tuan ni. Jadi bila tajuk macam tu, makna dia kan saya aku nak minta duit lah tu. Faham lah deh. Bila aku hurang masuk itu, lepas saat gini Pak Isyak mau tolong lah sat penyan tabung pozi tak. Aku ikut betul, aku tak mau kutip dia, pozi jumpa aku saat ni. Dia tahu ustaz nak kutip tabung apa dah, aku malu dah nak minta dah. Aku yang siap-siap. Baru ni aku minta dah untuk buat pondok orang tua, buat dah. Tuan-tuan boleh pergi tengok tempat saya. Kami tolak jalan siap. Duk mengajian dah. Alhamdulillah lah. Ni saya minta untuk link pula. Tuan-tuan orang Taman Selasih baik macam buah selasih lah. Tuan-tuan beri banyak sikit lah. Lebih banyak sikit. Aku tak ada duit nak beri banyak-banyak pun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama wa salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.